ini. Untuk makluman hadirin, program Rhythm of the Soul ini merupakan anjuran Biro Kerohanian, Moral dan Disiplin Jawatankuasa Perwakilan Pelajar JPP sesi 2014-2015. Tak kenal maka ta'aruf, ataupun tak kenal maka tak cinta, seperti yang biasa kita dengar lah. Sebelum kita meneruskan atur cara majlis talk show bersama PU Izzat, mari kita berkenalan sedikit tentang penceramah jemputan kita pada malam ini. Nama penuh beliau ialah Izzat Fatahi bin Hisham. Beliau berumur 25 tahun, berasal dari Pantai Remis, Perak. Orang Perak. Status sudah baru berkahwin satu dan mempunyai anak seorang, alhamdulillah. Kemudian latar belakang pendidikan beliau merupakan ijazah dalam bidang sosiologi dan antropologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pekerjaan beliau sekarang adalah sebagai motivator. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah jemputan kita PU Izzat untuk menyampaikan ceramahnya bertajuk Simfoni Rabbani. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Nama apa tahu pengurusi? Azri. Nasib baik beg saya tertinggal di KL. Kalau tak jubah sama dengan pengurusi lah ni. Hampir-hampir, nyari-nyaris. Yang saya rekan barisan kepimpinan pelajar sosial sahabat-sahabat bakal pendidik daripada warga IPG KDRI, sosial muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum memula saya minta izin isi minyak dulu, sebab tank dah kosong. Bismillah. Landing daripada Sudan semalam. Semalam saya berada di Sudan, balik sempat singgah di Suriah untuk menghantar bantuan kepada mangsa perang ibu Syria. Letak beg, ambil beg dan terus terbang ke sini untuk petang tadi di IPG Sultan Mizan di Besut, betul Besut. Jadi malam ni di sini maka biasalah kalau suara ala-ala Ramli Syarif, minta maaf siap. Sebab di sana cuacanya sangat panas, keadaan mereka sangat teruk. Jadi kami yang pergi ni pun teruk dah juga rasanya. Tapi kerana alhamdulillah mana tengok ramai yang hadir, insya-Allah dengan semangat yang ada daripada antum semua, kita akan berkongsi beberapa perkara khusus berkenaan dengan hiburan. Dan boleh tak minta izin untuk berdiri? Sebab doatan ni rasa macam nak umum raya pula. Menyimpan mohon raja-raja, tak layak ikut. Baik, bismillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita bermula dengan lebih jauh, saya minta izin untuk sedikit pengenalan diri. Urusi bocor maklumat dah ni. Awal sangat dia bocor rahsia. Baik, nama penuh seperti dimaklumkan, Izzat Fatahi bin Hisham. Saya dilahirkan di Perak tapi saya hidup merantau. Sempat 5 tahun di bumi Perak, tapi yang selebihnya adalah berkelana di bumi Malaysia ini. Selepas saya dilahirkan, saya terus bergerak ke negeri Sabah di bawah Bayu. 6 tahun saya menetap di Sabah, di Sandakan Sabah. Ada Sabahan dalam ni? Angkat tangan sikit tengok. Sabah, satu.
Lagi? 2, 3, ramai. Alhamdulillah. Ya ke Sabah? Mana kau Sabah? Kata kena balu. Baik. Lagi mana Sabah tadi? Dah tak mengaku dah. Takut kena tanya. Ada mana Sabah tadi? Kudat. Dah ada tu. Ni game perang ni. Baik, saya berada di Taman Tinosan, Sandakan, Sabah. Dan Allah lebih menyayangi, semasa saya duduk di sana, seorang adik saya telah pulang bertemu Allah SWT dan sempat disemadikan di tanah kubra Islam Sim-Sim. Jadi ada sebab untuk saya kerap ke sana sebab nak ziarah kubur adik. Tak apalah, tinggalkan kesedihan itu di situ. Saya pindah ke Perak. 5 tahun saya sempat menuntut ilmu di Perak, di Sekolah Kebangsaan Sungai Batu, Pantai Remis, Perak. Ada orang Perak dah ni? Katakan sikit Perak. Perak kat mana? Kuala Kurau, Teluk Intan. Nak cari orang kampung aku, ada tak? Kat mana Tudung Kelabu, lilit-lilit tu? Kat mana Perak? Kat mana? Segali, Masya Allah. Saya duduk Pantai Remis, dekat sangat dah. Sebelum sekolah, lepas sekolah rumah. Sebelah balai polis yang baru siap tu. InsyaAllah raya ni saya sampai. Ada lagi Perak dah ni? Kalau nak aku sampai kat tangan. Tak ada Perak? Perak kat mana? Teluk Intan. Alhamdulillah, baik. 5 tahun saya menimba ilmu di Perak sehingga UPSR. Alhamdulillah, selepas habis darjah 6, saya ambil ujian bertulis untuk masuk ke buah sekolah. Allah izinkan untuk saya masuk ke Mahathir Mahmud. Tan Mahmud di Al-Ustar, Kedah. Ada orang Kedah ni? Angkat tangan. Raja Matahmud ada tak? Kursi Matahmud? Ada. Macam baik. Kedah tahu lah? Al-Ustar tahu lah? Mogong. Dia sebut mergung. Mogong. Mogong tahu lah? Taman ke, kampung ke? Taman apa? Tak dengar. Taman Inang, Mergung. Baik. Lagi Kedah mana Kedah? Ni Kedah. Bos kita memang Kedah dah. Taruh habis dah tadi. Kedah Muslimat ada Kedah. Kedah tahu mana? Pendang tahu mana? Spesifik. Sebut je nama kampung. Kubang. Kuat sikit tak dengar. Kubang Kuang. Betul? Bukan, salah. Kubang Kuang, baik. Kampung Tok kepada isteri saya di Kilang Kecil. Kilang Kecil, Kendang. Saya hijrah lagi habis SPM. Saya sambung 6 bulan untuk ambil stamp. Ayah saya memerintahkan untuk saya ambil STPM, Sijil Terpayah Malaysia. Jadi saya pindah, duduk di Negeri Sembilan selama 3 tahun. Lepas kahwin setahun saya di sana, di Semak Labu, Negeri Sembilan. Ada Negeri Sembilan? Ada? Angkat tangan sikit. Kat mana Sembilan? Rombau. Ini penyanyi lagu ke ni? Bukan. Lagi Negeri Sembilan ada? Tak ada dah? Perempuan ada Negeri Sembilan? Tak ada Tapi orang perempuan ni mana? Yang ramai-ramai ni datang dari mana ni? Tak ada kampung. Okey, kemudian saya pindah, duduk di Kelantan selama 3 bulan. Kebetulan kampung mak saya di Kelantan. Jadi ada sek Kelantan lah ni? Oh, ramai. Steady. Di mana Kelantan ni? Tok email kita ni. Di mana Kelantan? Tak nak main ke? Lagi? Besuk Republic of Su. Dia suku. Dia tak campur dengan orang. Ada lagi Kelantan lah ni? Ramai mana? Mana Kota Baru? Tak ke? Baik. Pindah lagi, saya akhirnya menetap di negeri Selangor. Alhamdulillah selesai saya buat degree di sana. Saya sambung pengajian masih juga di UKM. Saya buat PhD dalam kajian dakwah dan mass media. Baru masuk semester yang kedua, 4 tahun lagi kot insya-Allah habis. Dan itulah sedikit sebanyak perjalanan. Track record setakat ni 1A 1B. 1 anak 1 bini. Setakat ni lah. 1A 1B. Nak tambah yang mana dulu ikut keperluan lah. Kalau tanya orang lelaki tambah mana dulu? Bila laju. Ada tak gini? 1 pun lagi nak tambah dah. InsyaAllah saya akan sambut cahaya mata yang kedua pada bulan 12 ni insyaAllah. Isteri saya ada dekat Shelly depan ni, tepi traffic light. InsyaAllah bulan 12 ni sambut cahaya mata yang kedua. Itulah serba sedikit tentang diri ini. Dan malam ni insyaAllah, bukan apa saja, nak kenal-kenal dulu semua yang hadir. Kita akan bicara tentang satu perkara yang mungkin dekat dengan saya dan dekat dengan semua orang. Suatu perjalanan daripada airport ke sini tadi, saya naik kereta sahabat kita. Mana orangnya?
tengah mandi bang Ali. Nama apa? Ku Hafizuddin. Sedap naik kereta dia. Pakai sport ring 5 bulat putih lah tu. Dia pasang satu lagu yang saya yakin semua orang lelaki biasa dengar, dan saya sangat yakin pengurusi hafal lagu ni. Lagu ni menceritakan sebuah tempat di negeri Kedah. Apa lagunya? Tengok orang perempuan lagi, Pantai Merdeka. Orang Kedah tu, Cinta Pantai Merdeka. Ada yang tak hafal lagu tu dah ni? Oh, tak hafal? Astaghfirullahaladzim. Baik, suka untuk kita bincangkan sedikit pada malam ni. Kita ambil qaul yang disebut oleh Syekh Al-Qardawi tentang hiburan dalam Islam. Islam tidak pernah melarang, malah memberi ruang untuk berhibur, bersyarat selagi mana kalau dalam nyanyian itu tidak memuja batang tubuh wanita, tidak ada unsur yang mensyirikkan Allah, tidak bercampur antara lelaki dan perempuan. Macam kita tengok dulu satu fenomena yang pernah berlaku tentang seorang lelaki namanya Mawi. Kenal? Dia bawa satu fenomena yang dipanggil sebagai Sumawi. Kenal tak Mawi si botak? Kenal? Kenal kan? Baiklah dengan dia sekarang ni sebab dah kenal. Dia menetap di Bangi tapi asal Johor. Jadi kerajaan negeri Kelantan bawa dia buat konsert di Kelantan. Tapi dia asingkan tempat duduk lelaki dan perempuan, dan dinyanyikan lagu-lagu yang tidak ada kaitan dengan memuja batang tubuh wanita, tak berunsur syirk, tak ada. Maka benda itu akhirnya memberikan kebaikan. Boleh, dengan syarat kita jaga batasan-batasan yang dibenarkan. Ini tidak kita nyanyi bukan main sehingga lupa Tuhan, itu tak kena. Dengar pasal radio sudah sedap ni, ku ukir namamu, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kita pun azan pula, hati tu tak habis lagi lagu. Itu kita kena dengar azan dengan lagu, mana besar azan. Sebab disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam ni tak ditarik dah, suara tak ada, habis. Dah sebut dah kepada ku tadi, kalau panggil awal sikit sebelum ke Sudan, suara ada, sedap kita karaoke malam ni. Tapi ni suara dah tak ada. Bila kita dengarkan lagu-lagu yang indah, mungkin sedikit meruntun jiwa. Tambah orang lelaki kan, petang-petang tu menung. Tambah-tambah yang tahun akhir ni dia fikir dua perkara je. Yang pertama posting, yang kedua, oh muslimat kuat lagi kahwin. Jadi sampai dia menung tepi tu, dia mula menyanyi lagu-lagu yang indah. Tidaklah salah, tapi bila dengar seruan azan tadi, kita abaikan azan, kita tak peduli sembahyang, itu yang menjadi masalah. Bila sebut soal hiburan, hari ini kita nak bagi 3 garis panduan yang asas dalam soal hiburan secara umum. Yang pertamanya, hiburan itu tidak melanggar batasan-batasan agama, sama ada pada pakaian, pada pergaulan, pada tempat, pada masa apa juga. Tidak melanggar batasan agama. Contoh, malam ni kita nak bincang tentang hiburan. Sekejap lagi kita ada kumpulan Mestika. Kali terakhir saya bersama dengan kumpulan Mestika sewaktu saya masih belajar di UKM 4 tahun lepas. Mereka menyampaikan persembahan, saya jadi host malam tu. Bersama dengan kita pada malam ini kumpulan Mestika. Dia boleh nyanyi. Waktu baru jadi host. Boleh, tapi kita asingkan macam ni. Jangan campur lelaki dan perempuan. Kita jangan biarkan ada pergaulan bebas. Ini tidak datang dua duduk setompok kat situ, setompok kat situ. Bila kumpulan Mestika nyanyikan nasyid mereka, ingatlah Allah, dia pun astagfirullah, ingat ya. Ni ada orang sebelah. Itu bukan ingat Tuhan namanya, itu cari pasal namanya. Sebab kita sengaja melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita sebut kita ini hamba Allah. Jadi bagaimana nak bagi benda ini terpandu? Kita tak buat benda hiburan sesuka hati. Kita menung sejenak firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Dhariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Apa Allah sebut? Mana ustaz kita? Apa ayatnya? Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 56. Ingat tak? Ingat tak? Siapa ingat? Allah sebut, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan dua golongan. Yang pertamanya jin. Ada tak malam ni? Kat tangan tengok jin. Ada cubaan kat tangan nampak. Yang tak tahan muslimat kat tangan jin. Laju betul dia, apa benda? Tak, jangan, tak dulu, tanya dulu. Wal ins dan insan, manusia. Allah kata manusia ada tak? Pun tak angkat tangan juga. Confuse kau ni. Illa liya'budun, tidak lain melainkan dengan keupayaan untuk beribadat, mengabdikan diri pada Allah. Ulama tauhid ketika membahaskan ayat ni, dia bagi penafsiran tersebut, menceritakan bahawa Allah jadikan kita ini apa juga tidak lain melainkan ketaatan kepada Allah. Apa maknanya? Nak buat apa juga buatlah.
nak berhibur cara mana silakan, dengan syarat benda itu boleh bawa ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang atas ni dah konsert namanya melalak-lalak, terlompat-lompat, yang menyanyi pun kejap buka baju, kejap pakai baju, ingat Tuhan tak masa tu? Tak. Maka saat itu sudah tidak dibolehkan lagi untuk kita berhibur dengan cara yang salah. Tapi kalau hiburan yang baik, maka tidak menjadi masalah. Satu, tidak melanggar batasan syariat secara umum. Yang kedua, soal pakaian. Berapa ramai orang yang datang ke majlis-majlis untuk hiburan, pakaian dia lebih artis dari artis. Ramai tak? Dan biasanya amaran keras untuk wanita. Orang lelaki tak kisah sangat. Konsert Metallica, pekat pen, dia pakai. Konsert Eka Matra, pekat pen. Majlis Rhythm of Soul dengan Mestika, pekat pen juga. Itu je lah pakaian dia, maintain steady. Tapi orang perempuan datang konsert, siapa nama artis perempuan? Ingat tak? Siapa sebut nama sikit? Siti Nurhaliza. Oh, dia pun pakai fashion Siti Nurhaliza juga. Sampai orang tanya, awak ke Siti? Dah confused dah. Dia punya pakaian Masya Allah. Dan orang perempuan masalahnya suka terikut dengan rentak. Tak percaya tengok majlis kenduri kahwin, ramai tak berganti? Ramai kan? Kita boleh tengok di bawah kemah kenduri kahwin. Di sini kemah orang lelaki tengah makan, biasa. Ada yang pakai seluar pendek dia, ada yang pakai kain pelekat saja, ada yang pakai baju 9 lembu tadi, biasa. Tapi bila kita tengok kemah orang perempuan, Allahu Akbar, ramainya pengantin. Makcik umur 80 macam pengantin, yang umur 18 macam pengantin, anak 6 bulan pun siap macam pengantin. Ramai tak ramai? Atau paling mudah, pernah tak kita buat? Mungkin pernah. Manakah tidak pakaiannya melampau-lampau sehingga tabarruj. Selama ni kita sering membacakan satu hadis daripada Imam Tirmizi yang Nabi pesan, dua golongan yang tidak layak ke syurga Allah. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tetapi mereka telanjang, kata Nabi. Di atas kepala mereka ada bonggol seolah-olah bonggol unta. Ada tak bonggol unta Nabi? Cek tengok kepala masing-masing. Oh, bukan. Ada ke tak ada? Jangan sampai tepuk kepala. Kau ada? Kau ada? Tak payah. Relax, kalau ada, tarik tu. Kalau rambut yang sedikit tu tidak jadi masalah, memang dah nampak juga sikit. Ini yang sengaja, memang ada jual. Di kedai pergi pasar apa tu kan, pasar Payang kan? Memang ada jual di pasar Payang tu. Ya pun nama dia pasar Payang. Yang tempat jual baju-baju, betul? Di situ ada jual sanggul, memang jual itu saja, bubuh atas kepala. Saya masih belum faham dengan jelas. Tapi bila saya meminjakkan kaki ke bumi Jun 3 hari yang lepas sebelum masuk ke Suriah, saya dapat menyaksikan benarnya apa yang Nabi sebut ni. Memang masyarakat Arab dengan sengaja bonggol dia besar tu. Atau fashion mudah macam ni lah. Ada tak kat sini? Pernah tengok tu sampah bawah meja orang perempuan dalam kelas? Tu sampah kecil, pernah tengok kan? Kan? Yang ada gambar bunga lah, Hello Kitty semua tu. Macam tu bakul sampah tu dia ambil tak atas kepala juga tu. Punya besarnya bonggol unta yang dibawa atas kepala. Yang mereka ini dengan sengaja, Nabi sebut jalannya berlengang-lenggok. Dan Nabi bagi warning di hujung, mereka ini bukan takat tak boleh masuk syurga, malah tidak layak untuk mencium harumnya wangi syurga. Kata Syekh Fahmi Zamzam ketika membahaskan hadis ini, disebut bau syurga dapat dicium pada jarak 500 tahun perjalanan. Bayangkan sejauh tu boleh bau dah wangi, golongan ni tak dapat bau. Jadi orang perempuan bila nak masuk dalam satu tempat hiburan, perbatasannya tu. Kalau itu bukan majlis maksiat, bukan majlis yang melalaikan, maka dibolehkan. Macam malam ni kita buat sembahyang hajat, jaga ada nasyid sikit, silakan. Tetapi jaga perbatasan. Jangan pakaiannya melampau. Nak berfashion tidak ada orang larang. Saya sebut baru ni ketika perjumpaan dengan guru-guru jugalah di IPG Bangi ke IPG Bahasa Melayu KL. Macam itulah. Saya kata wanita jangan sampai tabarruj, pakaiannya melampau-lampau. Contoh mudah, kadang kita tengok fashion sekarang pelik-pelik lah. Orang dia kata berani, tapi saya tengok itu bukan berani namanya. Kain dia pakai color hijau contoh, baju kuning, tudung merah. Pernah tengok fashion macam tu? Kalau tak simpang jalan traffic light tu hijau, komplit. Tak masuk lagi dengan aksesori yang lain. Ni yang banyak-banyak tak tahu. Ni apa namanya? Ni apa? Apa dia? Kerongsang. Yes, saya tak pernah pakai, jadi tak tahu nama dia. Macam-macam bunga dia akan pacakkan atas bau itu. Segala bunga ada ni, bunga cengkeh, bunga lawang, bunga kopis penuh ni. Lelap.
Nak tunjuk kat siapa? Berkadaran. Pakailah, nak jaga hijau, kuning, merah, elok, komplit. Boleh, Islam bukan melarang, tetapi Islam menjaga. Fashion ni bukan untuk dihapus, tetapi untuk diurus. Sebab ada orang tanya, Ustaz, takkan tak boleh kami nak pakaian cantik sikit, nak berfashion sikit dalam majlis? Silakan, tapi berkadaran. Tengok malam ni sudah berapa banyak jenis tudung yang ada. Ni apa nama tudung ni? Ni hitam ni. Apa nama dia? Tanya aku balik lah. Mereka tahu nama tudung. Tudung Mesir. Jauh beli kat Mesir. Bukan. Sebelah? Apa nama tudung? Apa tu? Tak dengar? Tak pernah dengar nama tudung. Tak apalah. Kau sebelah tudung apa pula? Double vest. Face. Double face lah. Kau ada? Sebelah nama tudung apa? Bawal. Hebat orang perempuan, nama ikan dan sayur buah semua. Ini ikan bawal. Kita akan jumpa ikan lain sebelah. Yang hitam tudung apa tu? Bawal juga. Kembar dia lah ni. Bukan. Yang sebelah, yang warna purple tudung apa tu? Tudung tak tahu. Nampak? Tak tahu ada tudung. Kita cari yang fashion lain sikit. Yang hijau ni. Yang hujung sekali ni, ada botol Tupperware depan ni. Apa nama tudung tu? Masya Allah, nampak lilit paku atas ni. Pakulah, silakan, tidak menjadi masalah. Dia katakanlah kami nak pakai tudung labuh yang macam ni kan, saya tak tahu nama dia tersebut, dia panjang sangat nama. Biasa aku dengar pendek je. Ini panjang lah nama dia. Dia kata takkan nak pakai tudung macam ni je Ustaz yang labuh ni, nanti orang gelar kami macam-macam. Kan ada istilah dia, cendawan selepas hujan, kelambu terbang, kemah bergerak, macam-macam. Tak, bukan kita kata wajib, tidak. Syaratnya labuh, longgar, tidak melekat, tidak menampakkan batang tubuh, silakan. Nak lilit macam yang hijau ni, boleh lilit paku. Paku lah, nak paku pun tak apa. Atau yang mana bawal dia? Bawal dia mesti ada 2 belah paku. Yang nak adjust paku tu setengah jam. Tarik setengah jam kau tunggu. Orang tak kahwin lagi, orang gelak. Tanya pensyarah-pensyarah yang nak kahwin. Suami panas yang kereta, bukan tak panas, meletup lah. Tak siap lagi tarik. Siap paku, dia ada step kedua. Setengah jam pula yang tu. Jatuh tiup dah sekali tukar tudung. Tak kepanas hati kau tunggu. Boleh dengan syarat menjaga batasan aurat. Kadang-kadang kita melampau. Nak fashion melampau-lampau. Satu kes di Bangi dekat dengan tempat saya, ada satu kedai top nama tudung ni. Tak boleh sebut, nanti kena saman. Yang kau sebut, kau kena saman. Aku dah sebut. Orang sanggup beratur panjang buat kemah di malam hari nak beli tudung. Saya pergi tengok depan kedai, harga sehelai tudung RM2,000. Atas ni tudung. Apa nak jawab depan Tuhan yang pertama mendedahkan aurat, yang keduanya membazirkan duit pada benda yang Allah haramkan? Apa nak jawab akhirat itu? Saya turun ke bumi Jordan, tudung yang sama, design yang sama, cop je berbeza. Agak-agak berapa ringgit harganya? Baru tengok malam semalam. Harganya 7 genih. Satu genih, satu ringgit sama dengan, bukan, satu genih 4.6 sen duit kita. 46 sen duit kita. Kalau 7 genih RM1. Lebih kurang RM1 lah. RM1.50 ke RM2. Bayangkan, cop je berbeza, tapi manusia sanggup tunggu pada benda yang dia tahu salah. Terus, ingat suruh berhenti lah. Tunggu diam. Jaga. Kalau kata bab umum syarak jaga, bab berpakaian juga jaga. Tapi orang lelaki kita jangan selesa. Walaupun kita kopiah satu tu je, tudung tak macam-macam. Dah lah kopiah satu 6 bulan tak masuk. Yang kau gelak apa? Pernah buat ke? Dah, IPG ni bagus-bagus. Dia tak buat macam tu, jangan risau. IPG lain. Ni bagus ni, hari-hari basuh kopiah, nampak putih cantik semua sekali. Nak tahu basuh tak basuh mudah. Kau buka sekarang, cium sendiri. Siapa yang rebah, kita tahulah tu bila dia basuh kopiah last sekali. Tapi ingat orang lelaki, Nabi pesan dalam satu hadis yang lain daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Nabi SAW? Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Waktu saya duduk di pondok, guru saya sentiasa pesan tentang hadis ini.
Nabi kata akan turun bala Allah Subhanahu wa taala kalau umat aku melakukan 15 macam perkara. Apa 15 macam ni? Antara yang awal Nabi sebut, wa ata'ar rajulu zawjatahu. Taatnya seorang lelaki, yakni suami, pada isterinya pada benda yang Allah tidak benarkan. Siapa yang izin isteri keluar rumah pakai terdedah suami. Siapa yang izinkan anak keluar rumah tidak menutup aurat? Ayah. Jaga Nabi dahulu ni. Maka orang lelaki jangan kita rasa terlepas. Tapi orang perempuan, dia buat pakaian yang begini di tempat yang salah, mari konsert pakai dedah aurat, okey lagi. Orang masjid, orang lelaki balik semayang buat dosa depan masjid. Apa contoh dia? Waktu naik motor, pakai kabel ikat kan semayang, dia kat serak setengah pura tau. Kita buat tegur, pakcik, tu apa hal tu? Alah ustaz, tengok pura saya pun tak kanda. Dia tanya macam tu. Apa saya jawab? Pakcik, bukan saya nak pura pakcik, neraka nak pura pakcik. Baik ustaz, cepat dia tutup. Depan masjid kita berani buat dosa. Kita tak jaga batasan-batasan tersebut. Kena ingat Nabi dahulu ni, dalam hadis Nabi sebut 15 perkara. 3 perkara yang terakhir yang Nabi sebut antara sebab bala Allah turun adalah apabila muzik yang berunsur maksiat ini banyak dimainkan, dan para artis yang tidak mengikut ini disanjung-sanjung. Tak payah tanya orang luar, dalam bab hiburan kita tanya orang yang belajar ilmu agama. Yang lelaki kenal tak Ramli Sarip? Kenal kan? Emission? Okay. Yang perempuan Siti Nurhaliza kenal? Tak kenal? Astaghfirullahalazim. Ustaz, maksiat dosa ustaz. Kenal tak Siti Nurhaliza? Siapa pergi hati perempuan itu je aku tahu nama dia. Siapa pergi? Zila Bakarin, siapa tu? Kau jangan gelap, bagi tahu aku dulu siapa dia. Penyanyi bukan? Pelakon bukan? Pelakon. Kenal? Aku pun tak kenal, kau kenal dahsyat ni. Tak kisah, pelakon lama kot, tak kenal. Tak kisahlah. Tapi kita mengenali mereka betul. Silapnya manusia bila mereka mengenali artis yang pada mereka adalah idola. Tetapi bila kita tanya kepada mereka kenal atau tidak ulama-ulama mutaakhirin, mereka tak kenal. Kita tanya dalam dewan yang ini contoh, kenal tak Syekh Abdul Salam Al-Bali? Masing-masing aku jawab kenal, kena, tak kenal pun kena. Kenal tak? Jujur, lillahi ta'ala. Siapa tipu gagal exam? Kenal tak Syekh Abdul Salam Al-Bali? Oh terus berjemaah tidak. Sebut gagal exam semua takut. Siapa lagi? Ulama Nusantara, Syekh Daud Al-Fatani kenal? Kenal. Siapa lagi? Syekh Muhammad Al-Kandahlawi kenal? Al-Imam As-Suyuti kenal? Silapnya manusia bila dia mengagungkan para artis tetapi dia tak kenal agamawan ini. Dan alhamdulillah, mungkin ada sudut pandang yang berbeza. Saya nak bawa satu statistik bahawa manusia kini alhamdulillah telah mula ada kesedaran. Saya tak sebut berubah, tapi kesedaran telah bermula. 10 tahun yang lepas, ada tak Astro di rumah anda semua? Ada yang telah ada kan Astro? Bayangkan di rumah saya tidak ada Astro, tapi boleh tak aku masuk Astro? Boleh kan? So jangan ada Astro kat rumah, nanti boleh masuk Astro. Yang ada Astro tak ada harapan lah. 10 tahun dahulu ketika Astro mula diperkenalkan, 10-15 tahun yang lepas, mereka cuba mencipta satu fenomena supaya orang beli. Akhirnya di bawah saluran Astro Ria, Astro Warna dan Astro Ria mewujudkan satu rancangan yang namanya Akademi Fantasia. Pernah tengok? Dan disitulah lahirnya orang-orang yang namanya, yang saya kenal Mawi lah, yang lain macam tak top kan? Tapi Mawi lah, senang, semua orang kenal. Tahu tak berapa ramai yang menyaksikan rancangan tersebut? Ramai. 1.2 juta manusia menyaksikan rancangan tersebut. Astro seronok. Sebab satu dekoder bulanan bayar RM100. Kalau 1 juta orang tengok, 1 juta dekoder kali RM100, berapa dia dapat? Berapa cikgu matematik? 1 juta kali RM100 sebulan, jawapannya berapa? Dah tak payah pening, jawapan dia banyak. Pening tukar kalkulator, bukan tak payah. Ni bukan kelas matematik. Banyak. Jadi seronok tak Astro? Yes, seronok. Dia buat AF1, F2, F3, F4 sampai AF9. Rancangan tu merudum. Tak boleh pergi.
Sehingga tengah-tengah rancangan tadi dibuat postmortem dan tukar seluruh orang yang menguruskan program tersebut. Akhirnya diterbitkan rancangan baru, namanya Kilauan Emas. Kenal pakcik-pakcik tua pakai polydin menyanyi, sambil menyanyi kita semua keluar. Pernah tengok rancangan tu? Mengejutkan, 1.6 juta manusia sanggup tengok umur tu. Yang paling tua pesertanya umur 68 tahun. Namanya Wak Gan. I tengok Ustaz, bukan takat tengok duduk sebelah dari Astro tu sekali je. Dan itulah realiti yang terpaksa kami hadapi. Kita tanya, kenapa Wak join? Entah, suka-suka. Mereka seolah hilang pedoman. Minta maaf sebut. Saya berkenalan dengan mereka, merasakan, ya Allah, kenapa manusia yang saat yang Nabi sebut umruhu ummati baina 60 wa 70, Nabi kata umur umat aku antara 60 hingga 70. Yang lebih tu hebat dah, yang kurang tu biasa. Masih lupa untuk pulang pada Allah Subhanahu Taala. Tapi mereka rasa enjoy kehidupan yang sementara. Telah terlekat pada hati manusia kebanyakannya penyakit hubbud dunia. Cintakan dunia yang melampau. Dia berhibur melampau-lampau. Bayangkan 1.6 juta manusia tengok, meletup, Astro pun seronok. Tiba-tiba rancangan tu pun meredup. Dia fikir nyanyi tak boleh jalan dah. Dia pun buat rancangan baru namanya Maharaja Lawak Mega. Kenal? Orang Terengganu tu nama apa? Yang hidung besar tu? Zizang. Dengar kata IPG nak panggil dia tahun depan. Zizang. Rancangan tu dahsyat. 1.8 juta manusia seluruh Malaysia menyaksikan rancangan tersebut. Ini database daripada bahagian penyiaran Astro. Sebab dia dapat berapa rating tengok. Satu malam tau. Dibayangkan 13 minggu, berapa banyak dia dapat. Itu yang berlaku. Tapi rancangan itu juga drop. Akhirnya mereka sedar tidak ada jalan lain nak balikkan manusia melainkan jalan agama. Alhamdulillah, Allah izinkan keluarnya rancangan Imam Muda. Cuma rancangan yang untuk perempuan memang tak sesuai, jadi dia keluar. Tak boleh pergi sangat. Dulu ada satu rancangan perempuan, ustazah pilihan. Tapi saya tengok secara pribadi pun tidak sesuai dengan wakil kita. Tak kenalah benda tu. Tak apalah, yang lepas teruskan. Saya pun kenal ramai di kalangan mereka, tak ada masalah. Tapi akhirnya muncul rancangan Pencetus Ummah kali pertama dalam sejarah Astro, melebihi ratingnya 2 juta, mencecah 2.4 juta penonton keseluruhan seluruh Malaysia. Bila kita jumpa balik tanya masyarakat, kenapa sebenarnya tengok Pencetus Ummah? Kita bukan buka kitab mengajar, tidak. Bukan bahas benda yang berat-berat sangat. Dia kata, apa Ustaz, kami dah lama buat dosa. Tiba-tiba ada keluar kat TV rancangan agama, tengoklah rasa nak insaf sikit. Sehingga kan kru-kru sendiri yang tukar rakam dia sebut, Ustaz, doalah kat kami. Saya tanya kenapa? Lepas ni nak lara balik dah Ustaz. Hebat kau dah tahu kata lara kata. Sebelum ni tak tahu lara benda. Apa hal? Ni kena pergi rekod Kilauan Emas. Rasa tak sedap hati Ustaz. Sekurang-kurangnya telah terdetik dalam jiwa mereka untuk berubah dengan benda-benda yang ringkas. Walau manusia berbeza pandangan, ada kata tak sesuai, ada ustaz-ustaz masuk TV, saya mengambil pandangan yang sedikit berbeza. Saya raikan perbezaan pandangan. Kalau kita biarkan semua yang melalaikan di dalam ni, apa akan jadi kepada masyarakat? Maka saya ambil peluang ni, saya tak bergerak seorang. Nabi sebut, Islam aja alaikum bil jamaah. Kamu semua ni kena bergerak dalam jamaah, kumpulan. Maka saya bawa tim. Suka untuk saya sebut malam ni. Kalau ada orang tanya siapa mereka-mereka, saya kenalkan sedikit sebagai garis panduan hiburan. Sekurang-kurangnya mereka itu boleh menjadi idola kepada anda semua. Lupakan sekejap cerita tentang saya. Juara rancangan Pencetus Ummah musim pertama, Piyu Hafiz, kenal? Dia merupakan ahli majlis fatwa mudzakarah haji kebangsaan selama 6 tahun sehingga hari ini. Bukan orang yang calang-calang. Merupakan mudir Mahat Al-Hafiz di Kelang, dan dia memegang banyak jawatan peringkat fatwa kebangsaan. Sama juga Piyu Syahud, naib juara, merupakan mudir Mahat Tahfiz Darul Tahzib di Pulau Pinang di bawah Yayasan Al-Firfilani. Memiliki anak murid yang sangat ramai. Kalau anda perasan, ada 2 manusia yang orang nampak mustahil untuk kalah dalam Piyu Syahud dan Piyu Salman. Sebab apa? Bila ada ustaz-ustaz yang telah top hari ini dinaik, nak komen, alamak, guru-guru mereka. Berapa ramai ustaz-ustaz yang top belajar di pondok Ustaz Syahud waktu mereka kecil. Berapa ramai ustaz-ustaz yang top pergi ke Mesir belajar dengan Ustaz Salman di bumi Mesir. Terlalu ramai. Sekurang-kurangnya kita angkat figur-figur yang ada nilai yang ilmu, yang mereka boleh berkongsi ilmu kepada masyarakat.
kita ubah nilai hiburan pada mata manusia balik pada hiburan yang asas. Dan bagaimana nak tengok hiburan asas? Mudah sahaja. Hiburan ni matlamat dia nak bagi hati tenang ke sabut? Hati tenang. Ada orang dia dengar lagu dia rasa tenang hati. Atau kita ujilah malam ni. Kita mula daripada yang ujung sekali, berjubah hitam. Kalau stres buat apa? Dengar ceramah. Astagfirullah, takbir, Masya Allah, dengar ceramah, kalau masuk azhar sedap, hilang stres. Okey, kawan depan dia semangat dia takbir ni. Kau stres kau buat apa? Dengar lagu, okey, cantik. Ni ustaz kita bila stres buat apa? Tidur. Masih normal, ni semua manusia normal. Baca Quran. Astagfirullah, alhamdulillah, baik-baik. Okey, kawan sebelah buat. Kau seorang je pakai baju buat. Cepat. Apa yang buat kalau stres? Makan, okey, boleh terima. Itu masih normal. Makan, tidur, dengan lagu, ceramah. Kita try yang perempuan depan dia kena. Yang ni pula, daripada ujung, yang ada biru kat sini. Kalau stres buat apa? Call mak. Nampak beza orang lelaki dan perempuan. Perempuan kalau stres 4 kali sehari dia call mak. Call je, "Assalamualaikum mak, apa khabar?" 4 kali dah kau tanya ni, khabar baik. Baik jemu dah mak dia jawab. Kawan sebelah ni yang baju tak biru ke hitam. Baik, kalau stres buat apa? Makan. Makan. Kau stres buat apa? Tidur. Sebelah tidur. Bersenam. Hebat dia bersenam. Stres bersenam. Tapi siapa main tenis memang sakit. Dia smash target dia bukan court, kepala. Tamu direct. Tak apa, itu normal manusia. Tapi sedar ataupun tidak, bila kita tertekan, kita stres, benda yang paling memberikan ketenangan as a Muslim, bila kita dapat masuk surau, masuk masjid ataupun tidak bilik, kita ambil wudu, baca Quran atau solat, waktu tu kita senang. Sekurang-kurangnya saat solat tu kita lupa kejap masalah dia. Kita lupa kejap, kita dapat ketenangan. Maknanya setiap manusia ini dia nak balik pada fitrah yang asal, fitrah agama untuk dapat ketenangan. Maka dalam hidup, dalam nak menghadapi hiburan-hiburan mutakhir ini, pastikan kita menjaga batasan yang agama bawa. Walau nak berhibur setara mana, letakkan agama sebagai utama. Barulah tak ada pergaulan bebas lelaki perempuan. Barulah tak ada pendedahan aurat yang melampau. Dan yang ketiga dan yang terakhir, satu tadi jaga umum batasan syariat, yang kedua beraurat kita sebut lelaki dan perempuan, dan yang ketiga dan berhibur kita nak fokus perempuan malam ni, batasan hiburan wanita. Ada orang tanya, "Ustaz, ya ke suara perempuan aurat? Kenapa perempuan kena tutup sana?" Perempuan macam Ustaz, suara tak boleh pakai dedah sana sikit, dedah sini sikit, tak boleh. Orang lelaki relax je. Saya jawab juga jawapan menggunakan akal. Kita pakai ilmu mantik. Sebab bagi dalil berlori dah dalil bawa. Jaga Facebook komen like tu, bawa lori curah like, semua penuh. Tak larat banyak dah kita bagi dalil, tapi mereka masih mempersoal. Kita jawab secara akal. Begini, bayangkan, Siapa nak jadi volunteer? Yang seorang. Jumhur minta Hazwan. Hazwan, ta'ala. Allahum. Kita buat praktikal terus, lu dah faham? InsyaAllah yang naik pentas ni kahwin awal. Amin. Menggigil kawan. Baik, bayangkan Hazwan sebagai seorang lelaki menjadi pramugari. Okay? Kau janganlah suruh dia post. Pramugari pakai kain belah tu. Azwan, okey, menghadap sana. Cuba Azwan jalan. Anggap dia pramugari emas, kainnya belah, jalan ke sini. Tak, jalan gaya lelaki, kau jangan jalan gaya perempuan. Oh, okey. Simple dia jalan. Kainnya belah tadi kan. Main sini sikit Azwan. Bila jalan, dia langkah strong. Nampak tak perut dan betis je? Nak tengok ke tak? Ini rezeki. Sam, tutup. Sekali lagi dia langkah, muntah. Sebab, ya Allah, kaki orang lelaki, saya boleh maklum lah, bulu berpintal-pintal, tak sikat, tak rebonding, semua komplit.
Tapi bayangkan jika nama apa, Hazwan kan, menjadi Hazwani, kainnya belah juga di jalan sekali lagi. Tengok, baru sebut bayangkan mata tak kelip seorang-seorang, belum betul lagi. Baik Ustaz, terima kasih, boleh duduk. Syukuran jazilan. Sama juga apa yang terjadi bila dia dah pakai skirt belah, itu orang panggil fashion halal haram. Haram nampak apa kan, halal tutup, haram halal haram. Tak kita beliak mata yang ni. Beza pandangan bila melihat lelaki dan perempuan. Sebab yang lelaki fitrahnya memang dah tak tertarik dah dengan lelaki. Hatta siapa juga yang pandang dalam keadaan ini biasalah. Tapi bila perempuan bukan sekadar peha, bukan sekadar betis, kaki pun menjadi fitnah. Cantik orang perempuan. Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam pernah mengeluarkan satu kata-kata yang diungkap semula oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku lebih rela berjalan di hadapan seekor singa daripada berjalan di belakang seorang wanita. Kenapa? Jika singa tu ngap aku hidup beriman, insya-Allah mati tu mati dalam iman. Tapi kalau aku berjalan di belakang wanita, hidup aku dalam iman ke tak dalam iman ke, kalau wanita tu ngap aku, habis, selesai di situ sahaja kehidupan. Sebab tu duhai wanita, kita sebut dalam bab perkara-perkara ini, suruh jaga aurat, suruh jaga suara, bukan kerana mengongkong, tidak, tetapi kerana nak memelihara. Yakinlah duhai wanita, Allah jadikan segala bentuk perhiasan kecantikan ini sebagai aset untuk anda dan untuk suami anda. Dah ada suami belum? Belum. Jadi kenapa bagi barang batu kat suami? Kan semua orang tengok dah. Bayangkan kalau kita naik Air Asia, ada tak orang Kuala Lumpur sini? Daripada Kuala Terengganu balik Kuala Lumpur, contoh. Kan dia pakai skirt sini kan, baju pula sini je. Ni ustaz ambil pendidikan Islam ni, dia tunduk depan kita, "May I help you sir?" Ustaz tu pening, Panadol. Pening dah, baru tunduk sekali, Panadol tu. Sebab pada wanita ini setiap inci pada batang tubuhnya Allah jadikan sebagai perhiasan. Tapi simpan, bukan nak tayang tak tentu pasal. Jaga. Ustaz, kalau kami pakai biasa-biasa ustaz, tak lawa sangat, nanti siapa yang nak pada kami ni? Allahu Akbar. Jangan risau ustaz. Ustaz bayangkan, ada satu kes di UKM, saya ceritalah sebab campus saya sendiri. Seorang budak perempuan ni cantik, dia Masya Allah, cantik sungguh, muja aku kahwin dah. Cantik sungguh, bukan kata main-main, bukan pedisi, dia tak, cantik. Dia datang jumpa saya lepas ceramah, dia menangis. Ni kau ni apa hal menangis kat aku lepas ceramah ni? Ustaz, saya dengar ceramah tadi, saya rasa banyak benda yang saya buat tak kena soal hubungan. Saya kata, apa hal? Saya cinta Ustaz. Oh, dah tinggal je lelaki tu. Payah Ustaz. Saya pun mungkinlah menganggap bahawa si lelaki tadi Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan dan seumpama dengan ini. Saya kata, buat gambar saya nak tengok. Dia bagi gambar, Astaghfirullah. Nampak ni? Cantik yang ni lagi tau. Saya kata kat dia, saya sebut direct sebab dia datang dengan keadaan insaf dalam masa. Saya kata, tapak kasut saya lagi cantik. Tak tahu dalam hati dia marah ke tak kan. Tapi kata, Ustaz, saya kata, kenapa pilih yang macam ni? Awak ni cantik. Apa jawapan dia? Ini je stok yang ada Ustaz. Ustaz bayangkan satu kelas 40 pelajar, dia kata, hanya 3 lelaki, 2 nya tak cukup sifat, 1 ni je lah yang maskulin. Satu patah sana, satu patah sini. Dah ini ada Ustaz bayang yang lawa ramai, saya ni bukan yang paling lawa. Berebut-berebut saya dapat, syukur je lah. Itu yang banyak dirisau, tak percaya tanya orang perempuan. Nampak solehah muslimah, ada tak kerisauan? Ada tak, kenapa lawan tak nak kat aku, kawan-kawan aku semua kahwin? Sabar. Gang kata-kata ni, buah yang busuk, buah yang tidak elok, mudah jatuh berguguran dan dipijak-pijak. Tapi buah yang cantik, dia berada di puncak, dipetik pada saatnya, dibungkus dalam tempat yang baik, diletakkan di tempat yang baik, dan dimiliki oleh orang yang terbaik. Save the best for the last. Got it? Jadi jangan risau, aku tak ada orang nak lagi ke dah. Allah telah tetapkan sabar. Jaga yang terbaik, akan sampai masanya. Jadi jangan kelang kabut lah malam merdeka nak keluar dating-dating dah ni.
Nak pergi sana sini naik motor ke hulu ke hilir, ustaz kami naik tanpa nafsu, korokmu kata. Laki dengan perempuan magnet negatif positif. Atau saya bagi contoh mudah macam ni, bayangkan suatu malam sedang menuju ke Hulu Terengganu di Kuala Berang, naik kereta tiba-tiba ribut blackout dan kereta juga rosak. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, angin sepoi-sepoi bahasa. Aku mau cerita sampai situ, hoi dah, tarik nafas, sabar, cerita tak habis. Tiba-tiba surat cinta dah dapat lah. Cantik. Cerita yang tak akhir dah boleh. Aku potong steam tu. Bayangkan tiba-tiba yang perempuan tadi kainnya terselak disebabkan angin yang bertiup. Ada apakah pilihan kepada si lelaki tadi? Dalam gelap dia bukan nampak dah lawa tak lawa. Adakah dia nampak kalau si perempuan dibuka Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin? Ada? Tak ada dah ya. Dia Bismillahirrahmanirrahim, 9 bulan lepas tu ada anak. Itu hakikat. Maka dia wanita jaga benda tu, jangan kelam kabut, sabar sampai masa akan tiba. Yang kedua tentang suara. Wanita khusus perkara ketiga yang kedua. Jelas kita bincang 3 perkara, yang ketiga nombor yang kedua tentang suara. Memang fitrahnya suara wanita ini kecil, maka suaranya itu menarik perhatian. Tak percaya tengoklah kita sembang dengan lelaki, macam mana pun dia akan kontrol handsome, habis suara dia bila kita telefon. Telefon pagi-pagi nak uji kan, kita sebenarnya nak uji layak ke dia menjadi suami aku. Kita call untuk program ni, itu usul 6.30 pagi, nak tengok subuh-subuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal belum solat subuh, habis kontrol. Sebab suara itu memberikan satu semangat untuk dia, untuk aku menjadi yang lebih baik. Mahal dan bahayanya suara wanita. Islam bukan larang itu. Sebab itu ramai penyanyi-penyanyi wanita yang kalau kerana suaranya ramai orang telah terpesona. Bukti dia pernah tengok cerita Hindustan. Anda kenal siapa pelaku asalnya? Hanya ada seorang sahaja, wanita tua yang kalau dia mati aku tak tahu siapa nak nyanyi Hindustan. Yang lain berjoget pakai seksi tu ingat reti menyanyi, tak ada. Suara lebih kurang dengan kursi je. Tak malah kursi Khalid kita sebut nama dia. Itu hakikat. Kerana suara manusia boleh terpesona, maka Allah pelihara. Sebab kita ini Allah telah letakkan syarat nak jadi wanita yang baik. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah ya, sadaqallahul azim. Jadi jagalah, peliharalah. Mudah-mudahan perkara yang ringkas kita bicarakan malam ini jadi azimat untuk kita bawa pulang. 3 perkara. Yang pertama, jaga batasan syarak secara umum. Asing lelaki perempuan tak kata bercampur dan sebagainya. Yang kedua, jaga pakaian baik lelaki baik perempuan. Jangan tabarruj, jangan melampau-lampau. Yang ketiganya, fokus untuk wanita yang ada dalam dewan pada malam ini. Sabar, pelihara diri, pelihara maruah, pelihara kehormatan, kerana pada saat dan ketikanya sampai masa hak anda akan ditunaikan. Jadi yang kelang kabut nak tayang sana sini awal, biarlah orang nak kutuk, nak kata lantaklah, antum a'lamuna fi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang dunia kamu. Jaga yang terbaik, Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya semedailah sekadar itu untuk malam ini. Yang baik dari Allah, yang kurang yang lemah dari saya sendiri. Kalau ada sebarang persoalan, kalau berisi buka, pulanglah. Kalau tak ada, kalau tak sempat malam ni, boleh terus ke Facebook saya, Pencetus Ummah Izzat. Boleh like di sana dan boleh PM sebarang persoalan. InsyaAllah apa-apa yang berkaitan, yang mampu saya jawab, saya akan jawab di sana. Yang selebihnya kita respon di Facebook lah, insyaAllah mudah. Sebab Facebook tu on je 24 jam. Jadi boleh kita sambung soal jawab di Facebook nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas, sebab masa tak terbatas pada malam ini. Perkongsian ini ada manfaat untuk kita dalam menjaga batasan, dalam sibuk kita berhibur. Jangan lupa tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelihara diri, pelihara agama, insya-Allah hidup bahagia. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.